Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat bertemu sekali lagi dalam sesi tazkirah kita, kisah-kisah daripada Al-Quran. Dan alhamdulillah, pada kali yang terakhir, pada sesi tazkirah kita yang terakhir, kita telah pun berkongsi atau saya telah pun berkongsi kisah mengenai pelanggaran hari Sabtu, ya, di mana beberapa orang pada zaman atau beberapa orang di antara kaum Bani Israel yang terdahulu, mereka ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi berupa bentuk monyet atau kera disebab pelanggaran mereka mengenai hari Sabtu. Okey, insya-Allah pada hari ini pula saya akan berkongsi sedikit lebih kurang mengenai kisah salah seorang yang disebut juga di dalam Al-Quran, ya. Dan orang ini juga tidak merupakan seorang nabi. So kalau kita tengok dalam Al-Quran ada beberapa nama yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak merupakan nabi. Yang pernah kita kongsi seingat saya adalah kisah mengenai Zulkarnain, ya. Tapi ya, since kita dah cover pasal Zulkarnain, insya-Allah pada hari ini pula kita akan atau saya akan berkongsi kisah mengenai Luqman. Okey. Jadi Luqman, ya, kisah dia kita akan dapat tentu dalam surah Luqman, ya. Dalam surah Luqman, dalam surah Luqman ayat yang ke-12 hingga ke-19. Okey, jadi kita baca dululah ayat-ayat tersebut dan sekaligus makna dia. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah memberi kepada Luqman hikmah kebijaksanaan serta kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmatnya kepadamu, dan sesiapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa dia memberi nasihat kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir menyusunya, dan tempoh menceraikan susunya ialah dalam masa 2 tahun. Dengan demikian bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapamu, dan ingatlah kepada akulah jua tempat kembali untuk menerima balasan.
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya engkau mempersekutukan denganku sesuatu yang engkau tidak mengetahui, sungguh adanya, maka janganlah engkau taat kepada mereka. Dan bergaullah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Dan turutlah jalan orang-orang yang rujuk kembali kepadaku dengan tauhid dan amal-amal yang soleh. Kemudian kepada akulah tempat kembali kamu semuanya. Maka aku yang akan menerangkan kepada kamu segala yang telah kalian kerjakan. Kemudian Allah sambung dengan firman-Nya, Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Kemudian Luqman menasihati anaknya dengan berkata, Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara yang baik atau yang buruk, sekalipun seberat biji sawi, serta ia tersembunyi di dalam batu yang besar ataupun di langit ataupun di mana saja di bumi, sudah tetap akan dibawa oleh Allah untuk dihakimi dan dibalas. Kerana sesungguhnya Allah yang maha halus pengetahuannya, lagi amat meliputi segala apa yang tersembunyi. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anakku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambil berat melakukannya. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur lagi membanggakan diri. Dan yang terakhir, waqsid fi mashyika wawdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan, juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keldai. Begitulah ayat-ayat yang menceritakan kepada kita kisah Luqman atau kisah nasihat Luqman kepada anaknya, iaitu dalam surah Luqman ayat 12 hingga ke 19. Jadi sekarang siapa Luqman ni sebenarnya? Okey. Menurut Ibn Katsir rahimahullah, dia adalah Luqman bin Anqa Ibn Sadun, atau seperti yang dinyatakan oleh As-Suhaili dari Ibn Jarir dan Al-Qutaibi, bahawa nama dia adalah Luqman Ibn Taran, dan dia berasal daripada kalangan orang-orang Ailah atau Jerusalem hari ini. Dan dia ni, si Luqman ni, adalah seorang yang soleh, yang giat mengerjakan ibadah, dan dia juga dikurniakan hikmah. Sebagaimana dalam ayat yang pertama tadi yang kita bacakan kan, walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberi kepada Luqman hikmah, kan? Dan juga dikatakan bahawa dia adalah seorang hakim yang hidup pada zamannya Nabi Daud alaihi salam, dan tentu Allah yang lebih mengetahui. Diriwayatkan juga dari Yahya bin Sa'id al-Ansari dari Sa'id ibn al-Musayyib bahawa dia berkata, Luqman ni adalah termasuk atau merupakan sebahagian daripada
orang-orang kulit hitam di Mesir. Dan dia mempunyai bibir yang tebal dan Allah yang Maha Kuasa memberikannya hikmah tetapi tidak pula kenabian. Al-Auza'i pula berkata, saya diberitahu oleh Abdul Rahman Ibn Harmalah bahawa seorang lelaki kulit hitam satu hari dia datang kepada Sa'id Ibn al-Musayyib. Dan Sa'id Ibn al-Musayyib ini juga agak terkenal sebagai kira the chief of the tabi'in untuk meminta kepadanya sedekah. Untuk meminta kepadanya sedekah. Jadi Sa'id bin al-Musayyib pun berkata, janganlah engkau rasa tertekan dengan warna hitam kau tu. Kerana di antara yang terbaik dari semua orang yang pernah hidup adalah 3 orang yang berkulit hitam. Iaitu yang pertama adalah Bilal bin Rabbah, kemudiannya Mahja, iaitu hamba kepada Umar bin Al-Khattab yang kemudian dibebaskan, dan Luqman yang bijak. Okay? Luqman yang diberikan hikmah yang berkulit hitam daripada Nubia dan bibirnya tebal. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Wahab. Dia berkata, saya diberitahu oleh Abdullah bin Ayyash Al-Fityani daripada Umar, iaitu hamba Afrah yang dibebaskan. Dia berkata, seorang lelaki datang kepada Luqman dan bertanya, adakah anda Luqman? Adakah engkau ni Luqman? Bukannya engkau ni sebenarnya hamba kepada si dia ni dan si dia ni? Jadi Luqman pun berkata, ya betul, akulah orang tu. Jadi lelaki ni pun berkata lagi, tapi bukannya engkau pun tukang gembala hitam? Jadi Luqman pun jawab, ada pun warna hitam yang kau cakap tadi itu, tu dah memang jelas lah kelihatan kan aku ni memang hitam. Jadi apa yang buat kau terkejut sangat dengan aku ni hitam? Lelaki tu kemudian sambung berkata, engkau sering dikunjungi sekarang oleh orang-orang yang somehow dengan senang hati menerima penilaian daripada engkau. Jadi Luqman pun berkata, wahai saudaraku, sekiranya engkau lakukan apa yang aku akan katakan, niscaya engkau pun dapat jadi macam aku ni. Jadi lelaki itu berkata, apa tu? Luqman pun berjawab, merendahkan pandangan aku, perhatikan lidahku, memakan apa yang halal, menjaga kesucianku, menunaikan segala janjiku, menunaikan apa saja tanggungjawabku, bersikap ramah kepada tetamu, menghormati jiran, membuang apa yang tidak membimbangkan aku. Semua ini menjadikan aku orang yang kau perhatikan ini. Begitulah kisah dia. Jadi sekarang kita masuk kepada pertanyaan. Luqman kan diberi hikmah kan oleh Allah dalam ayat tadi. Jadi adakah Luqman ni seorang Nabi? Pada awal tadi memang kita dah cakap Luqman ni bukan Nabi. Tapi orang akan tetap ada this feeling betul ke Luqman ni? Betul ke dia bukan Nabi? Boleh jadi dia Nabi kan? The thing is, majoriti ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahawa Luqman ni hanyalah orang yang bijak yang diberi hikmah dan bukan seorang Nabi. Qatadah rahimahullah berkata, dia bukanlah Nabi dan dia tidak diberi wahyu. Imam Mujahid pula rahimahullah berkata, Luqman adalah seorang lelaki yang soleh, namun dia bukanlah seorang Nabi. Terdapat banyak pula perbezaan mengenai kerjanya si Luqman ini. Ada yang sebut bahawa Luqman adalah seorang penjahit. Ada yang pula kata bahawa dia adalah tukang kayu, carpenter. Ada yang cakap pula bahawa dia adalah pengembala. Dan ada pula yang berkata bahawa dia adalah seorang qadi atau hakim. Wallahu a'lam bishawab, boleh jadi mungkin dia started off as pengembala kambing ke, kemudian jadi tailor, jadi penjahit tadi, jadi tukang kayu dan last dia end up sebagai qadi sebab orang pun find out pasal hikmah yang Allah berikan kepada Luqman kan. So akhirnya dia jadi qadi. Wallahu a'lam bishawab. Sa'id berkata, aku mendengar Qatadah mengatakan, dikatakan kepada Luqman, kenapa engkau lebih memilih hikmah daripada kenabian apabila kau diizinkan memilih antara mereka? Jadi Luqman pun berkata, sekiranya Allah memberikan aku kenabian, kan? Sekiranya Allah just put the prophecy upon me, gitu, tentu aku akan menerimanya. Kira I have no say kan, dan berusaha bersungguh-sungguh untuk memenangkan kesenangannya, mencari keredaannya, tetapi
The thing is, apparently, Allah memungkinkan aku untuk memilih. Jadi aku takut terlalu lemah untuk kenabian. Jadi aku pun memilih hikmah atau kebijaksanaan. Walaupun riwayat ni tidak benar-benar sahih atau tepat kerana si periwayat tadi, iaitu Sa'id bin Bashir, bukanlah seorang yang boleh dipercayai. Akan tetapi macam mana pun, banyak dari kalangan ulama terdahulu dan yang paling utama di antara mereka adalah Mujahid dan Sa'id ibn al-Musayyib, bukan Sa'id bin Bashir yang riwayat tadi, dan Ibn Abbas radhiyallahu an, berpendapat bahawa ayat Allah yang berbunyi walaqad ataina Luqman al-hikmah, iaitu dan sesungguhnya kami mengurniakan atas Luqman al-hikmah, bermaksud kebijaksanaan dan pemahaman agama. Oleh itu dia bukanlah seorang nabi dan tidak ada yang dinyatakan kepadanya wahyu daripada ilahi. Wallahu a'lam bissawab. Adapun iktibar dari kisah-kisah Luqman ni sebenarnya memang banyak, cukup banyak yang boleh kita pelajari daripada ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi saja. Sebenarnya banyak nasihat yang boleh kita ambil untuk diri kita dan untuk kepada para pendengar sekalian, rajin-rajinlah untuk mengkaji ayat-ayat yang telah disebutkan tadi. Adapun selain daripada yang kita dapati daripada ayat Quran, terdapat beberapa kisah lainnya daripada hadis-hadis. Wallahu alam atas kesahihannya. Kita sebutkan sajalah salah satu di antaranya. Okey. Yazid bin Hammam dan Waqi' berkata dari Abul Ashab bahawa Khalid al-Rabi'i mengatakan, Luqman adalah seorang hamba dari Habsyah, dari Ethiopia, yang bekerja sebagai tukang kayu. Satu hari, tuan dia atau majikan dia memerintahkan kepada dia untuk menyembelih kambing dan bawakan untuknya apa yang paling menyenangkan dan paling sedap daripada kambing itu. Two different parts of it. Dua bahagian daripada kambing itu yang paling sedap bawakan untuk tuan dia. Jadi Luqman pun melakukannya. Dia pun sembelih kambing dan kemudian dia mengambil dari kambing itu lidah dan hati. Kemudian dia berikan kepada tuan dia. Jadi tuan dia pun bertanya, kau tak dapat ke apa-apa bahagian dari kambing ni yang lebih sedap daripada ni dua, yang lebih menyenangkan dari ni dua? Luqman pun berkata, tidak. Setelah beberapa waktu lalu, tuan dia tadi atau majikannya tadi perintahkan kepada dia untuk menyembelih lagi kambing lagi sekali. Dan kali ini untuk membuang dua bahagian yang paling buruk daripada kambing itu. Jadi Luqman pun menyembelih kambing dan kali ini dia tetap melemparkan hati dan lidah. Jadi majikan dia pun macam what is going on kan? Jadi dia pun tanya si Luqman, waktu lalu tu aku perintahkan kepada kau untuk membawakan kepadaku bahagian-bahagian yang paling enak daripada, yang paling sedap daripada kambing ni, dan kau bawakan kepada aku lidah dan hati. Dan kali ni pula aku perintahkan kau untuk membuang dua bahagian yang paling buruk, dan kali ni kau buang lidah dengan hati juga. So macam aku tak faham kenapa kau buat macam tu. Jadi Luqman pun berkata, sebabnya tidak ada yang lebih menyenangkan daripada ini jika mereka baik. Dan on the flip side, dan tidak ada yang lebih berbahaya daripada hati dan lidah ini jika mereka buruk. Begitulah dia kisah daripada Luqman. Semoga sedikit sebanyak kita mendapatkan manfaat daripada kisah Luqman yang telah saya kongsikan tadi. Apa-apa yang betul, yang benar, maka ia datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat meraih manfaat daripadanya, dan segala silap yang dan salah itu datangnya daripada diri saya sendiri dan daripada bisikan-bisikan syaitan. Semoga kita diperjauhkan daripadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.